Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi mustanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi di jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul di masjid ini untuk menunaikan salat secara berjemaah, dan mudah-mudahan kuliah kita ni memberi manfaat kepada kita semua. Oleh kerana kita nak menyambut tarikh kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan tak lama lagi, so kita nak bincang tentang merdeka. Ada yang mentafsirkan merdeka tu ialah bebaskan diri daripada penjajahan. Penjajahan yang dilakukan oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain. Biasanya puak kufar yang menjajah umat Islam, kerana di sisi umat Islam dia bukan penjajahan, dia dinamakan futuhat, pembukaan. Sebab di sisi umat Islam, apabila umat Islam masuk ke sesebuah wilayah, umat Islam ingin membebaskan daripada kezaliman dan meletakkan keadilan Islam. Sejarahnya begitu. Bahkan wilayah-wilayah yang dibuka oleh tentera Islam, orang yang bukan Islam di tempat itu tidak dipaksa untuk masuk Islam. Bahkan ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah yang memerintah Syam, menjadi gubernur Syam pada satu ketika, apabila Rom nak menyerang secara besar-besaran, Abu Ubaidah Al-Jarrah telah menyerahkan sebahagian daripada jizyah orang kafir di beberapa wilayah, kerana Abu Ubaidah khawatir, takut nanti tak dapat pertahankan orang kafir daripada serangan Rom. Bayangkan tentera Islam apabila dia meluas, membuka wilayah, orang-orang yang bukan Islam di wilayah itu di bawah tanggungjawab tentera Islam untuk mempertahankan mereka. Hatta kalau Rom serang pun, tentera Islam berkewajipan untuk mempertahankan mereka. Apabila Abu Ubaidah risau, tak mampu untuk mempertahankan, Abu Ubaidah menyerahkan kembali jizyah mereka. Namun setelah Rom menyerang, umat Islam menang di Syam, akhirnya apa yang berlaku? Orang bukan Islam di bawah pemerintahan umat Islam pada ketika itu berbondong-bondong masuk dalam Islam, kerana melihat keadilan yang telah dilakukan oleh pemerintah Islam. Berbeza dengan penjajahan puak kufar. Sebab tu saya sebut tadi ni, kalau umat Islam tidak dinamakan penjajahan, dia dinamakan futuhat, pembukaan. Kalau kita tengok sejarah, pada tahun 1099 Masihi, tentera salib yang menyerang Baitul Maqdis, setelah mengepungnya selama 5 minggu, dan akhirnya kota Baitul Maqdis pun jatuh ke tangan tentera salib. Tentera salib pada ketika itu tanpa belas kasihan telah membunuh umat Islam di sana. Seorang saksi sejarah, yang ni di pihak tentera salib sendiri. Kalau kita ambil sejarah daripada umat Islam, mungkin kita terbias, iaitu Faq of Charters. Dia kata, sungguh jika kalian berada di sana, kalian akan melihat kaki-kaki kami berwarna merah hingga ke lutut disebabkan darah korban. Tidak satu pun dari mereka yang dibiarkan hidup, dan tidak satu pun perempuan dan anak-anak yang dibiarkan. Mereka bunuh semuanya. Sementara itu Ibnu Al-Athir, dia telah menulis, selama seminggu tentera salib telah membunuh umat Islam di Baitul Maqdis.
70,000 umat Islam yang telah dibunuh. Bayangkan. Namun setelah Salahuddin Al-Ayyubi, setelah beberapa ketika mengambil semula Baitul Maqdis, tidak ada seorang kafir pun yang telah dizalimi. Setelah diambil balik Baitul Maqdis, bahkan ada yang nak keluar daripada Baitul Maqdis, mereka hanya dikenakan sedikit bayaran wang tebusan untuk keluar. Betapa berbezanya antara tentera Islam dan pok-pok kufar. Sebab itu Stanley Lane Poole, dia kata dalam bukunya Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, dia kata sekiranya pengambil alihan Jerusalem merupakan satu-satunya fakta yang diketahui tentang Salahuddin, maka itu sudah cukup untuk membuktikan dirinya sebagai penakluk yang paling hebat dan paling berjiwa besar pada eranya dan barangkali pada era lainnya. Ini telah diakui oleh mereka sendiri. Sebab tu kalau kita tengok, bukan saja perang yang terdahulu, bahkan perang moden, bagaimana kezaliman, kejahatan tentera kufar. Tengok Bosnia, apa yang dilakukan oleh tentera Serbia. Ratusan ribu umat Islam dibunuh di sana. Masa Bosnia dulu, tuan-tuan ingat lagi, masa tu TV3 pun tunjukkan dalam berita, buat dokumentari bagaimana tentera Serbia belah perut Muslimah Bosnia, teka anak lelaki ke anak perempuan, mereka potong kemaluan para lelaki. Betapa dahsyatnya puak kufar apabila menjajah wilayah umat Islam. Apabila tentera Amerika dan sekutunya, sebelum tu USSR, Soviet Union, yang telah menjajah umat Islam di Afghanistan, berapa ramai yang telah mereka bunuh. Setelah itu Amerika dan sekutunya menjajah umat Islam di Afghanistan pun sama, ratusan ribu yang telah dibunuh di sana dengan kezaliman yang tak mungkin kita mampu fikir. Cuma media milik mereka yang sampai kezaliman kepada kita hanyalah sekelumit. Mereka telah sembunyikan segala-galanya. Sebab tu berhati-hati dengan media. Bila Taliban perintah, benda kecil ia berlaku, dibesarkan. Malangnya umat Islam tertipu. Oh, jahat Taliban, benda kecil. Apabila mereka menjajah umat Islam di Afghanistan, benda besar berlaku, seolah-olah tidak ada apa-apa pun yang berlaku di sana. Hati-hatilah dengan media. Sama juga dengan Iraq. Apabila Amerika dan 32 negara yang lain bersekutu menyerang umat Islam di Iraq, ratusan ribu umat Islam dibunuh di Iraq. Inilah yang dilakukan oleh penjajah kufar apabila mereka menakluki wilayah umat Islam. Sangat berbeza dengan umat Islam. Dan kalau kita tengok perbezaan ini, umat Islam apabila membuka wilayah-wilayah umat lain, mereka melayan orang kafir dengan layanan yang baik, memberikan layanan yang adil, yang sama dengan umat Islam. Kerana kemuliaan sikap umat Islam itulah sehingga kini orang bukan Islam aman dan boleh hidup di wilayah umat Islam ataupun negara umat Islam. Sebaliknya, orang Islam sangat ditindas di negara ataupun wilayah-wilayah bukan Islam. Tonton di Malaysia ni umpamanya, orang bukan Islam hidup aman, bahkan ekonomi mereka kuasai. Kat kampung Melayu, kalau Islam buka kedai, dia boleh maju. Tapi berlaku sebaliknya, kalau orang Islam berada di kampung mereka, buka kedai, esok tutup. Betapa toleransinya umat Islam. Di tanah Melayu ni, saya sebut tanah Melayu, memang tanah Melayu pun. Di tanah Melayu ni, walaupun kelihatan ketika kita merdeka dulu melalui rundingan, namun perjuangan telah pun lama berlaku. Jangan kita lihat penjajahan itu hanya Inggeris sahaja. Ia bermula daripada Portugis lagi.
telah lama. Kalau hari ini kita memakan buah hasil, sebenarnya kita perlu faham ada generasi, ada orang yang telah menanamnya terlebih dahulu. Kita cuma makan hasil je sekarang. Cuma menjadi persoalan yang perlu kita timbulkan, kenapa negara sebesar Portugal, kalau tuan-tuan tengok dalam peta dunia, Portugal ni dia bukan besar, dia kecil je. Kenapa negara sebesar itu dan Belanda yang kecil mampu untuk menawan empayar Melaka yang besar, dan begitu juga Indonesia? Kenapa? Sebab tu kita perlu lihat, apabila jiwa kita kecil, kita mampu dikalahkan walaupun oleh kelompok yang kecil. Sebab itu jelaslah kekalahan yang pertama ialah apabila jiwa kita lemah. Awal-awal lagi dah kalah. Antara punca kekalahan ialah tali baut penjajah, ataupun mungkin boleh kita sebut dalam istilah lainnya munafik. Sebelum dijajah, tali baut ini awal-awal lagi telah dijajah terlebih dahulu. Dan mereka ini dalam erti kata yang lain adalah pengkhianat. Sebab mereka lah yang telah memberikan kemenangan yang kadang-kadang kemenangan itu mudah kepada penjajah, puak-puak pengkhianat ni. Dan jangan dilupakan, makin besar kuasa, makin besarlah potensi untuk khianat. Makin kecil kuasa, maka potensi untuk khianat tu, peratusan untuk pengkhianatan itu juga kecil. Namun malangnya, selalu yang kita lihat pengkhianatan ni yang kecil-kecil, yang bilis-bilis. Kita lupa pengkhianatan yang besar-besar. Rasuah RM20 ditangkap dan dipenjarakan. Rasuah 20 juta boleh bebas sesuka hati. Yang kecil-kecil ni kalau buat sikit je akan dilihat sebagai pengkhianat pada negara. Yang besar, yang mempunyai kuasa, yang menghabiskan harta rakyat, dilihat sebagai okey. Lalu kita membincangkan kemerdekaan, semangat untuk mensyukuri kemerdekaan hanyalah kepada yang kecil-kecil ini je, rakyat yang kecil-kecil. Sebab tu saya sebut sekali lagi, peratusan dan potensi untuk khianat makin besar kuasa, makin besarlah peratusan dan potensi atau peratusan pengkhianatan dia. Di ibarat macam ni lah, kalau kita ambil askar yang nak khianat, contoh. Kalau perebet khianat, berapa maklumat je yang perebet ada. Tapi kalau general yang khianat, seluruh pengetahuan dia tentang tentera dia telah berikan, lagi dahsyat. So begitu juga kalau rakyat biasa yang khianat, apa sangatlah yang dia ada untuk diberikan. Tapi kalau orang yang berkuasa khianat, maka segala yang ada di dalam negara telah diberikan kepada puak-puak penjajah di atas pengkhianatannya itu. Sebab tu Nabi SAW, apabila Usamah bin Zaid, setelah puaknya, kaumnya minta supaya Nabi beri syafaat seorang bangsawan yang mencuri nak dihukum, kata Nabi, faqala innama ahlaka alladhina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alayhi al-hadd wa aymullah law anna Fatimata bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya telah binasalah golongan-golongan yang terdahulu kerana membiarkan golongan atasan yang mencuri daripada dihukum. Sedangkan jika golongan marhain ataupun rakyat bawahan mencuri, mereka dihukum dengan hukuman hudud. Aku bersumpah dengan nama Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku sendiri akan memotong tangannya. Nabi dah sebut binasa golongan terdahulu, kerana kalau orang yang ada
kuasa yang ada kedudukan, kalau mereka melakukan pengkhianatan, mereka tidak dihukum. Tapi yang hak kecil-kecil, bawah-bawah ni, rasuah RM20, RM30, RM40, cepat je nak hukum. Nabi sebut, ini salah satu ciri-ciri kebinasaan golongan terdahulu. Kalau kita melihat ia berlaku di tempat kita, kita perlu khawatir dengan ancaman Nabi ini tentang golongan yang akan dibinasakan. Salah satu ciri-cirinya adalah seperti ini. Jangan pandang remeh tentang hal ini, kerana Nabi telah memberikan ancaman pada kita. Baik. Sebab tu dalam sejarah puak-puak munafik ni, kalau kita tengok sejarah Abbasiyah, bagaimana puak munafik telah menjatuhkan sebuah kerajaan yang besar. Pada ketika itu Al-Mu'tasim Billah yang terakhir, dia telah membuat kesilapan kerana melantik menteri daripada kalangan Syiah. Dia lantik Syiah. Syiah tu dia Ibnu Al-Alqami. Syiah dia lantik jadi menteri. Kemudian buku-buku sejarah seperti Al-Bidayah wa Nihayah dan yang lain-lain telah menukilkan tentang pengkhianatan Ibnu Al-Alqami ini. Dan apa yang dilakukan oleh Ibnu Al-Alqami ini, dia kata satu bukti dan rencana munafik berjaya menjatuhkan satu empayar yang besar, iaitu empayar Abbasiyah. Ibnu Al-Qami ni dia rancang dengan sangat teliti. Antara perancangan yang telah dibuat adalah mengecilkan tentera kerajaan Abbasiyah. Tuan, jangan main-main dengan tentera ni, kan? Dia nak bagi lemah kerajaan Abbasiyah. Antara yang paling besar dia buat adalah dia telah memperkecilkan tentera Abbasiyah dalam segala aspek. Jumlah tentera, jumlah senjata, jumlah perbelanjaan untuk tentera, dia telah perkecilkan. Dia telah kecilkan terlebih awal lagi. Dia kurangkan pembelanjaan ketenteraan sehingga tentera pada ketika itu menjadi lemah dan sedikit. Dia juga telah membuka jalan kepada Tatar yang ingin masuk untuk menyerang Baghdad pada ketika itu. Satu, kita sebut dia memang pengkhianat besar. Yang kedua, kena hati-hati dengan puak-puak Syiah ni. Kena hati-hati dengan puak-puak Syiah. Bila diberi kuasa pada puak Syiah ni, sama ada dia benar-benar Syiah ataupun dia ada terpengaruh dengan puak Syiah, kan, memuji-muji Iran umpamanya, tolong hati-hati. Dan kemudian pembunuhan setelah Tatar masuk ke Baghdad, pembunuhan yang dilakukan di Baghdad tidak pernah berlaku dalam sejarah sebelumnya. Al-Imam Tajuddin As-Subqi disebut, dia cerita bagaimana hinanya pengakhiran Ibnu Al-Alqami ni. Dia sebut dia ni, menteri ni, akhirnya menjadi miskin dan dibiarkan setelah Tatar masuk. Dia mengharap dengan dia menjadi pengkhianat, dia beri maklumat kepada Tatar dan dia menjatuhkan kerajaan umat Islam Abbasiyah pada ketika itu, dia ingat lepas tu dia boleh hidup hebat. Tetapi apabila Tatar masuk, akhirnya dia hidup merempat dan dia dihina dan dikeji sampailah dia mati. Sedangkan pada pemerintahan, ketika pemerintahan umat Islam Abbasiyah, dia hidup dengan mewah. Begitulah puak-puak yang mereka menginginkan imbuhan daripada puak kufar, namun akhirnya imbuhan yang mereka harapkan, bak kata pepatah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Bila kita cerita tentang Ibnu Al-Alqami ni, salah satu cara dia nak melemahkan kekuatan umat Islam, dia telah mengecilkan kekuatan pertahanan Abbasiyah pada ketika tu. Jadi isu pertahanan negara ni, isu ketenteraan, isu yang sangat penting.
Kerana pertahanan ni bukan sekadar, tentera ni bukan sekadar perang. Sebab tu John Garnett, seorang penganalisis ketenteraan, dia sebut, dia kata sekiranya kekuatan itu menonjol, ia berupaya mempengaruhi perlakuan negara lain. Sebab tu kenapa Amerika Syarikat mampu untuk mempengaruhi perlakuan negara lain, termasuk negara-negara umat Islam. Apa saja yang disebut oleh Amerika semua betul belaka. Bahkan kalau dilihat secara teliti, siapakah pengganas yang paling dahsyat di era ini? Amerika. Jutaan umat Islam yang telah dibunuh oleh tentera mereka. Bukan Amerika bersendirian lah, Rusia, Perancis, negara-negara kufar yang telah membunuh umat Islam. Namun label pengganas itu dikembalikan pada umat Islam yang ingin bangkit untuk melawan mereka. Kita percaya. Kenapa kita percaya? Kerana mereka mempunyai segala kekuatan. Bukan saja kekuatan ketenteraan, bahkan kekuatan media. Dengan manipulasi media itulah kita nampak bahawa mereka adalah hero, dan kita nampak umat Islam adalah pengganas. Dan itu yang terjadi. Baik, muslimin muslimat sekalian, bahkan negara-negara lain terpaksa akur dengan kekuatan pokok kufar ni. Bahkan berapa ramai negara umat Islam yang menjadi hamba kepada mereka. Jadi hamba, ikut je apa yang disuruh. Tuan-tuan, sedangkan Allah perintah apa? Allah kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Allah kata, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh, dengan segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Maksudnya Allah perintahkan umat Islam untuk mempersiapkan segala kekuatan. Ini perintah Allah. Kekuatan yang macam mana yang Allah perintahkan? Allah sebut dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. Maksudnya kalau dulu kuda, kalau zaman sekarang yang paling canggih lah, yang telah lengkap sedia. Maksudnya kalau berlaku perang memang boleh lawan. Satu. Yang keduanya Allah sebut turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kekuatan yang kita bina tu mesti menakutkan musuh Allah dan menakutkan musuh kamu. Maksudnya Allah perintahkan menyediakan kekuatan persenjataan, kekuatan ketenteraan. Ini perintah Allah. Dan perintah Allah, kekuatan yang kita nak bina tu mesti menakutkan musuh Allah dan menakutkan musuh kamu. Berapa ramai, berapa banyak negara umat Islam yang telah mempersiapkan kekuatan ketenteraan yang menakutkan musuh Allah dan musuh kita. Berapa banyak negara umat Islam yang telah buat begitu. Kalau kita tengok ranking antara tentera terkuat di dunia, 1 sampai 9 bukan negara umat Islam. Cuma yang ke-10 Pakistan. Turki nombor 11, Egypt ataupun Mesir nombor 13. Tuan-tuan, itu pun Pakistan, kalau tuan-tuan tengok negara-negara yang umat Islam yang kuat ni, mereka akan pastikan kalaupun tidak berperang dengan mereka, setidak-tidaknya pemimpin mereka tunduk kepada pokok kufar. Dan mereka akan pastikan pemimpin di wilayah negara-negara umat Islam yang kuat ini, mereka akan pastikan di bawah telunjuk mereka. Kalau ada pemimpin-pemimpin di negara umat Islam yang kuat ni, kalau bangkit nak lawan, sama ada dijatuhkan ataupun dibunuh. Tuan-tuan tengok Ziaul Haq yang memimpin Pakistan pada ketika itu, USSR Soviet Union. Ziaul Haq telah membantu pejuang-pejuang di Afghanistan.
Akhirnya beliau mati dibunuh. Saudi dia ada ranking tak, tapi bawah sikit. Ingat Malik Faisal yang berani memberikan embargo minyak terhadap Amerika. Apa nasib dia? Mati dibunuh oleh anak saudaranya yang baru balik pada Amerika. Apa yang berlaku pada Nikmetin Erbakan, Perdana Menteri Turki, yang apabila dia menang Parti Rafah, yang dia menang, dia telah pergi Pakistan, dia telah pergi ke Indonesia, datang Malaysia, dia pergi negara umat Islam untuk menyatukan kekuatan umat Islam. Puak kufar melihat ini satu ancaman, akhirnya dia dijatuhkan. Erdogan yang lebih Islamik daripada hak pemerintah dulu, pada 15 Julai 2016, itu adalah perlakuan kudeta kali ketiga yang tidak berjaya. Bukan kali pertama tu, kali ketiga. So mana-mana pemimpin yang mampu untuk mengembalikan kekuatan umat Islam, sama ada mereka turunkan ataupun mereka bunuh. Ini yang berlaku. Mereka takkan biarkan umat Islam kuat. Baik, satu perkara yang perlu kita faham ialah ada negara yang kononnya telah merdeka, namun pemikiran mereka telah dijajah. Satu lagi saya tak sebut, Egypt kan. Egypt duduk nombor 13. Tuan-tuan bayang masa Dr. Morsi menang dulu, itu satu ancaman yang besar pada puak kufar. Kalau kita buat kajian yang lebih teliti, yang menjatuhkan Dr. Morsi bukan sekadar dalaman Mesir, tapi ia juga datang daripada kuasa-kuasa luar yang tak nak Dr. Morsi memerintah. Baik, tuan-tuan, ada negara yang telah merdeka tapi pemikiran mereka dijajah. Yang tu kita risau. Tengok secara fizikalnya, kalau Malaysia ni kita tengok merdeka, tapi kita khawatir rakyatnya, minda mereka masih lagi dijajah, kan? Mari Billie Eilish, kan? Ada yang beli tiket tu, tiket tuan-tuan paling murah katanya 500, paling murah. Ada yang datang stadium tu seawal 5 pagi nak tengok malam satgi. Bayangkan, Billie Eilish ni dia terlibat dengan, dia menyokong LGBT tu. Ada 12 konsert besar termasuk Billie Eilish ni, bukan satu tu je. Kita rasa kita telah merdeka, tapi kita khawatir minda kita telah dijajah. Ada wilayah umat Islam yang mereka dijajah, tapi jiwa mereka hidup, jiwa mereka merdeka. Tuan-tuan tengok apabila Itali menyerang Libya, Syekh Umar Mukhtar bangkit mengumpulkan umat Islam, pejuang Islam pada ketika itu, bangkit mujahidin di Libya, lawan dengan Itali. Seperti biasalah tuan-tuan, sejarah akan menukilkan siapa bangkit lawan, mereka akan digelar sebagai pengganas. Sejarah tu akan berulang sampai zaman moden ni. Sampai zaman moden, siapa bangkit lawan, pengganas. Siapa pergi tolong saudara mereka umat Islam di negara lain, pengganas. Saya awal-awal sebut, saya tak setuju dengan ISIS. ISIS memang kita tolak awal-awal lah. Sebab kita tuan-tuan, kita ramai umat Islam yang terlalu dia generalize kan. Istilah pengganas dalam kepala otak puak kufar, istilah itu juga yang kita guna pakai. Sebagaimana puak kufar memandang umat Islam yang bangkit lawan pengganas, malangnya umat Islam juga berfikiran yang sama. Umat Islam di Iraq bangkit lawan, mereka juga digelar sebagai pengganas. Umat Islam di Afghanistan lawan dengan tentera Amerika dan sekutunya, mereka juga digelar sebagai pengganas. Umat Islam daripada wilayah lain semasa Afghanistan, tuan-tuan,
umat Islam datang pada negara Arab, kebanyakannya pergi bantu saudara mereka, juga dilabel sebagai pengganas. Namun apabila Rusia menyerang Ukraine, tuan-tuan baca dalam akhbar-akhbar mereka sendiri, setidak-tidaknya ada 20,000, ditulis 20,000 sukarelawan daripada Eropah pergi membantu Ukraine. Sukarelawan. Apabila sesama mereka kufar pergi tolong saudara mereka di Ukraine, mereka dinamakan sukarelawan. Apabila umat Islam daripada tempat lain pergi membantu umat Islam di Afghanistan, di Iraq, di Syria, mereka digelar sebagai pengganas. Malangnya umat Islam terima benda ni. Begitu juga apabila Mongol telah melanggar Baghdad, menjajah Baghdad, Mongol dia tak berjaya untuk mengubah agama umat Islam di Baghdad. Dan sejarah telah menukilkan penjajah telah menganut agama orang yang dijajah. Akhirnya Mongol masuk Islam. Hatta tanah Melayu sendiri, daripada Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggeris, kan? Kemudian Jepun berapa tahun, kemudian Inggeris balik. Tuan-tuan, berapa ramai umat Islam yang telah masuk dalam agama mereka? Kita tak melihat ada nukilan ataupun yang direkodkan bahawa umat Islam keluar daripada agama di tanah Melayu. Buktinya apabila Natrah yang nak dimurtadkan, satu tanah Melayu bangkit kerana peristiwa itu peristiwa yang sangat melukakan hati umat Islam, yang tidak boleh diterima. Sebab itu pentingnya akidah yang menjadi tonggak kepada ummah ni. Kerana akidahlah umat Islam mampu bangkit untuk melawan penjajah. Namun malangnya, kalau kita tengok dalam sejarah, umat Islam tu seringkali bahasa yang digunakan, mereka datang menjajah hanya kerana mereka nak ambil ekonomi setempat. Portugis datang ke Melaka nak rempah, Belanda datang ke wilayah-wilayah yang ditadbir umat Islam di sekitar Indonesia nak rempah. Sedangkan pada ketika itu mereka telah pun bertapak di Goa. Goa kat mana? India, kan? India ni dia memang pusat rempah. Saya duk buat carian. Jika sekiranya memang pada ketika tu rempah tu satu komoditi yang penting, namun keperluan Eropah, rempah Eropah sudah memadai, mereka boleh dapatkan di India. Sebab mereka telah pun pergi ke sana. Namun kenapa mereka susah payah datang ke Melaka dan wilayah-wilayah di sekitar Indonesia, Aceh, Palembang, di sekitar tu, kenapa mereka datang dan menakluki wilayah-wilayah yang ditadbir oleh umat Islam? Itu persoalannya. Kenapa memilih untuk menjajah wilayah-wilayah yang ditadbir oleh umat Islam? Kita pun terimalah dalam buku sejarah mereka datang sebab rempah. Sebab kalau tulis sebab kerana ekonomi, kita taklah rasa marah sangat. Sedangkan era apabila mereka datang menjajah Empire Melaka tu, era perang salib masih berlaku. Era perang salib masih berlaku lagi. Baik, zaman sekarang dia serang Iraq umpamanya, lalu mereka gunakan alasan sebab apa Amerika serang Iraq? Sebab apa? Nak apa? Nak minyak, kan? Tak apalah yang Iraq masuk Kuwait tu cerita lain. Tapi kalau tuan-tuan tengok penganalisa mereka, selalu digambarkan Amerika serang Iraq kerana nak minyak.
Apabila meletakkan faktor ekonomi, umat Islam taklah rasa marah kan? Oh, nak minyak. Tuan-tuan, kalau betul-betul nak minyak, Amerika tidak perlu ke Iraq kerana kedudukan Iraq sangat jauh. Bahkan telah terbukti mereka telah membelanjakan trilion dolar untuk survival tentera mereka di Iraq sepanjang Perang Teluk 1, Perang Teluk 2 sampai sekarang. Trilion. Sedangkan kalau nak minyak tuan-tuan, mereka hanya perlu melangkah sedikit ke Venezuela. Sebab Venezuela pun antara pengeluar minyak yang terbesar. Bahkan hubungan Amerika dengan Venezuela tak bagus sangat. Kalau betul nak minyak, pergi Venezuela je lah. Pada tahun 90, sebab Perang Teluk berlaku 91, kita ambil pada tahun 90 statistik. Iraq ada pada ketika itu simpanan dia 100 bilion barrel, ranking yang dunia yang kedua terbanyak. Venezuela lebih kurang 60 bilion barrel dan ranking nombor 6. Kalau tuan-tuan tengok tolak campur, tuan-tuan, mereka ambil minyak di Venezuela jauh lebih untung daripada mereka pergi ke Iraq. Bahkan kenapa mereka terpaksa berusaha lebih dengan mengerahkan ketenteraan 32 negara, tuan-tuan. Pada tahun 1990, ranking jumlah tentera Iraq yang keempat terbesar di dunia. Dia ada 1.3 juta tentera. Ranking nombor 4. Venezuela pada tahun 1992 hanya ada 75,000 tentera. Senang sangat Venezuela tu. Tapi kenapa pergi ke Iraq? Satu persoalan yang perlu kita bungkaikan. Sebab itu penjajahan umumnya digerakkan atas misi 3G. Kalau tuan-tuan tengok sejarah, mereka datang ke tanah Melayu umpamanya, menyerang Empayar Melaka, misi 3G ni. Satu, gold, emas. Sebab laluan perdagangan pada ketika itu di Eropah, Laut Mediterranean, sebahagian Asia telah dikuasai oleh Uthmaniyah. Uthmaniyah dah kuasai pada ketika itu. Jadi mereka perlu cari laluan baru untuk dapatkan harta bagi memperkuatkan kedudukan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, glory. Kerajaan lain di Eropah ni, mereka takut dengan ancaman Uthmaniyah. Sebab Uthmaniyah pada ketika tu kuat. 1453 Bizantium jatuh di Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membebaskan Konstantinopel. Dan selepas itu era pemerintah khalifah-khalifah yang kuat. Jadi mereka perlu cari laluan baru. Mereka dah jatuh maruah, kalah dengan tentera Uthmaniyah. Mereka perlu mencari satu kedudukan baru, satu maruah yang baru. Mesti mencari mangsa baru. Lalu mereka cari di sebelah kita ni, di tanah Melayu, di Melaka. Artinya, kalau kita tengok tuan-tuan, glory ni saya buat carian. Penjajahan ke wilayah baru ni perlu untuk menampakkan kekuatan mereka. Sebagai analoginya, kalau mereka dapat Melaka, Empayar Melaka, azan sebagai analoginya, kalau mereka dapat, mereka akan dapat tunjukkan mereka ada kekuatan. Seperti mana orang negara sekarang ni berlumba-lumba untuk tunjukkan mereka berjaya menawan bulan, hantar satelit di bulan. Tujuannya apa? Antaranya adalah untuk memperkuatkan pengaruh mereka di bumi. Hantar bulan, tapi nak tunjuk mereka ada kekuatan di bumi. So begitulah bagaimana penjajah-penjajah kufar ini perlu mencari wilayah baru, tawan wilayah umat Islam, dan mereka nak tunjukkan mereka masih ada kekuatan. Yang ketiga, gospel. Gospel ni agama.
pada ketika tu pengaruh Islam yang dibawa oleh Uthmaniyah ni semakin menguasai, sampailah nak dekat dengan sebahagian Eropah dah masuk dah. Dan begitu juga Afrika Utara yang dah Uthmaniyah telah memperluaskan Islam di sana sehingga menghimpit kerajaan Kristian di Eropah. Dah sampai di Andalus dah. Tuan-tuan, sebab tu saya ambil salah seorang penulis Panikar. Dia tulis, it was the beginning of one of the great crusaders, the Eighth Crusade we might call it. Dia kata ini adalah permulaan antara perang salib yang besar, dan disebut yang kita boleh mengatakan ini yang ke perang salib yang ke-8 yang boleh kita nyatakan. Maksudnya serangan popok kufar ke Melaka, Empire Melaka, tuan-tuan, yang ni juga adalah salah satu misi perang salib. Namun kenapa tak dinyatakan dalam buku sejarah yang kita belajar di sekolah ia adalah perang salib? Kenapa kita lebih cenderung untuk menyatakan hanya datang kerana rempah? Soal agama hanya dikesampingkan, padahal misi mereka adalah perang salib. Lalu kerana itulah mereka pun datang dan menjajah Melaka selama 130 tahun. Portugis datang jajah. Belanda lagi lama lagi, 183 tahun. Setelah Belanda, Inggeris datang jajah 117 tahun. Kemudian Jepun 4 tahun je. Kemudian Inggeris datang lagi dan jajah semula selama 12 tahun. Jadi apakah perang salib telah berakhir? Tuan-tuan, saya tak ingat tarikh semasa Perancis menjajah Syria, general dia pergi ke kubur makam Salahuddin Al-Ayyubi. Dia datang dan dia panggil, wahai Salahuddin, kami datang. Bangun. Apa maksudnya? Mereka datang dengan misi perang salib. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengalahkan tentera salib pada ketika itu, mereka datang untuk membalas dendam. Tuan-tuan, kalau kita tengok semasa Amerika nak serang Afghanistan, dia kata apa? Dia terlepas cakap, dan percakapan itu tuan-tuan dirakamkan. Saya ada video dia, tuan-tuan. Bush senior dia kata apa? This is a crusade war. Dia sebut, tuan-tuan, dia sebut dia nak serang Afghanistan tu, dia kata this is a crusade war. Ni perang crusade, perang salib. Sayangnya apabila dia serang Afghanistan pada ketika itu, ada tak umat Islam yang membantu mereka? Ada tak? Ada. Sebagaimana apabila Amerika menyerang Iraq, berapa negara umat Islam yang turut membantu? Kita bagi laluan azan jap.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين الصلاة. Sebab tu tuan-tuan, bila Bush nak serang Afghanistan, dia sebut this is a crusade war. Ini perang salib. Dan ada umat Islam yang membantu. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi, tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, lawan dengan tentera salib. Kalau kita temui satu fakta bahawa ada umat Islam yang bantu tentera salib, apa yang kita rasa? Khianat, jahat, bantu puak kufar. Namun sejarah moden telah membuktikan bila puak kufar ini menyerang umat Islam, berapa ramai umat Islam yang bantu. Mungkin sejarah yang terkini ini tidak ditulis lagi, tapi kalaulah umur ataupun umur dunia ni masih panjang, 100 tahun, 200 tahun, akan dinukilkan apabila berlaku perang salib, puak kufar menyerang bumi umat Islam, berapa ramai umat Islam yang telah membantu tentera salib. Sejarah akan tertulis begitu. Tuan-tuan, kalau kita tengok di tanah Melayu ni, British jajah lama, 129 tahun. 117, kemudian Jepun, kemudian 12 tahun pula mereka datang. Kalau kita tengok sejarah, British ni kira mulia kalau kita baca sejarah, kan? Rasa bagus, hero. Betul lah apa yang disebut oleh William Churchill, kan? Perdana Menteri British. Dia kata apa? Dia kata history is written by the victors. Sejarah ditulis oleh golongan yang menang. Betul lah, kan? Kita di tanah Melayu ni, sejarah ditulis oleh mereka. Sebab tu kalau kita baca sejarah, British ni kelihatan mulia. Hatta setiap kali nak sambut kemerdekaan, yang digambarkan jahat, komunis. Kita taklah kata komunis baik, tapi mereka sahajalah yang dikambing hitamkan. Tunjuk Jepun jahat. Komunis 2 tahun, Jepun 4 tahun. Inggeris 129 tahun. Sejarah ni adalah peristiwa lampau yang nak membina pengajaran pada generasi akan datang. Apa akan jadi kalau sejarah tidak dibetulkan? Pemikiran rakyat tidak melihat siapakah yang jahat yang sebenarnya. Kalau kita masih lagi diselindungkan oleh sejarah yang ditulis oleh puak penjajah ni. Tahun 70-an dulu, dalam buku Tawarikh, buku sejarah, ditulis tentang sejarah Mustafa Kemal Atatürk di Turki, dan digambarkan Mustafa Kemal Atatürk ni adalah bapa pemodenan Turki. Kita baca buku sejarah tu, kita rasa oh hebat ni Mustafa Kemal Atatürk. Digambarkan Sultan Abdul Hamid, dan waktu tu kerajaan Uthmaniyah zalim, menyeleweng, macam-macam kejahatan digambarkan. Begitu berkesannya dalam jiwa umat Islam pada ketika itu, sehingga melihat Mustafa Kemal Atatürk menjadi pengkhianat kepada umat Islam, bukan saja di Turki, bahkan seluruh dunia. Ia digambarkan dalam sejarah kita dengan sebagai seorang yang hero. Tuan-tuan, kalau kisah Kemal Atatürk ni diceritakan dalam sekolah kita ketika tu, ketika negara telah pun merdeka, tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana digambarkan pejuang-pejuang seperti Abdul Rahman Limbong, Mat Kilau, Datuk Bahaman, pejuang-pejuang ni, bagaimana mereka digambarkan.
sudah tentu mereka dilabelkan sebagai pengkhianat, pengganas. Sebagaimana label-label itu mereka kitar semula daripada dulu sampai sekarang. Pada awal tahun 80-an barulah kisah mereka ni dipulihkan sedikit, kan? Barulah dipulihkan sikit dalam buku sejarah. Cuba kita tengok antara sejarah yang berlaku di tanah Melayu ni, kisah Henry Gurney ataupun Sir Henry Gurney. Henry Gurney ni dia pesuruh jaya British di tanah Melayu. Jawatan dia lebih kurang macam Perdana Menteri lah, pesuruh jaya British ni. Pada tahun 1948 sampailah 51. Dan digambarkan dalam buku sejarah, dia ni seorang yang berjaya mengekang komunis di tanah Melayu, Henry Gurney. Maksudnya jasa dia besar di tanah Melayu, kononnya lah. Akhirnya dia dibunuh oleh komunis semasa dia perjalanan di Bukit Fraser. Ramai yang tak sedar siapa Henry Gurney sebenarnya. Henry Gurney ni dilantik pesuruh jaya British di tanah Melayu kerana kejayaan kerjanya di Palestin pada tahun 1946 sampai 1948. So apa kejayaan dia di Palestin, Henry Gurney ni? Dialah yang telah membawa pendatang Yahudi haram ni masuk ke Palestin daripada Eropah ni, Henry Gurney ni. Dialah yang menghalau dan membunuh rakyat Palestin daripada bumi mereka sendiri. Ketika Henry Gurney masih bertugas di Palestin, berlaku siri pembunuhan yang kejam di Palestin, beberapa siri. Bahkan kalau tuan-tuan tengok antara peristiwa ialah Deir Yassin yang berlaku pada Mei 1948, sebelum dia bergerak ke tanah Melayu, kan? Telah meragut nyawa paling kurang 300 orang wanita dan kanak-kanak Palestin. Ketika itu Henry Gurney bertugas di Palestin. Sebab dia datang ke tanah Melayu ni pada Oktober 1948. Masa tu dia masih ada di Palestin. Malangnya Henry Gurney ni nama dia disanjung. Ada nama jalan, nama dia, sekolah nama dia, bahkan tempat dia dibunuh pun letak kenangan nama dia. Sampai macam tu sekali. Apa jasa dia? Kononnya dia bantu mengekang komunis. Memanglah sebab dia nak jajah tanah Melayu. Perlu ingat, ia dibunuh dalam keadaan tangannya masih berdarah. Umat Islam di tempat lain di tanah Melayu dan umat Islam Palestin. Bahkan dia dibunuh pada ketika itu dia adalah ketua kepada penjajah di tanah Melayu. Hatta filem-filem yang digambarkan, sikit lagi tuan-tuan, filem-filem digambarkan Inggeris tidak kelihatan jahat, sehinggalah filem Mat Kilau baru ni kita bagi kredit lah, kan, barulah nampak Inggeris jahat. Tapi berapa lama dah dalam buku sejarah kita filem tak nampak jahat secara sebenar. Yang digambarkan hanyalah komunis dan Jepun. Kalau kita tengok yang filem Sarjan Hasan, kan, jahat Jepun, Inggeris baik, mari tolong orang Melayu. Kita tak salahkan P. Ramlee lah, sebab dia hidup era tu. So maklumat sampai daripada British, kita tak salahkan dia. Tapi begitulah, setiap kali nak sambut merdeka, rakyat diberikan gambaran yang jahat. Jepun komunis, Inggeris tidak digambarkan sebagai jahat. Sampai bila lagi kita nak difahamkan? Muslimin muslimat sekalian, kita nak tutup dah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kasabu bima yaksibun. Allah kata, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka yang melimpah berkatnya dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Jadi umat Islam, kalau nak keberkatan,
kita nak kemerdekaan itu bukan saja kekal, kemerdekaan bukan secara fizikal, kemerdekaan juga dari sudut rohani, kemerdekaan jiwa. Kita nak begitu, perlu beriman dan bertakwa pada Allah. Allah janjikan keberkatan kepada sesebuah wilayah itu. Sebab tu manusia ni disuruh untuk majukan negara. Tapi dalam hal yang lain perlu faham, berkat yang itu sesuatu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam kalau nak negara mereka diberi keberkatan oleh Allah, perlu beriman dan bertakwa. Dan yang lain, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dia kata al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah, faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairi. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah, dia akan menjadi hamba kepada selainnya. Kata-kata ni sangat bagus. Dia kata menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Kalau kita benar-benar nak merdeka, kita kena benar-benar hanya menjadi hamba kepada Allah. Dan dia kata kalau kita tidak menjadi hamba Allah, kita akan menjadi hamba kepada selain daripada Allah, hamba makhluk. Walaupun kita kelihatan merdeka, tapi sebenarnya kita masih lagi hamba. Itu yang kita tak nak. Maka muslimin muslimat sekalian, saya kira setakat itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita perkatakan hari ini memberi manfaat, dan kita kembalikan kemerdekaan itu bukan sekadar kemerdekaan secara fizikal, kemerdekaan negara, namun kemerdekaan jiwa menjadi hamba Allah yang sebenar. Dan kita nak cek balik dan kita mempertahankan apa yang telah ada ini, bukan sekadar pertahankan tapi memperbaiki. Kita nak jiwa kita benar-benar merdeka, dan generasi yang akan datang juga jiwa merdeka dan jiwa yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu, kalau salah silap, kalau ada terkasar bahasa, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.